Baik. Suruh bagi semua buat tu. Kita berbual lagi semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Yang berbahagia dihormati Al-Fadhil Ustaz Yahya bin Ahmad, Imam Masjid Al-Tasnim Bayas, yang terkasih surau Raudatul Jannah Pulau Riang, dikenali dengan surau Tsunami. Hanya ibu muslim-muslimat rahmatullah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah. Lepas kita meneruskan lagi program majlis ilmu kita, InsyaAllah pada malam ni bersama dengan saya. Setiap malam kita dah kuliah, dah hampir seminggu dah, tak ada rehat, tak apa, kita rehat dalam kuliah insyaAllah. Dan pada malam ni insyaAllah seperti biasa kuliah bulanan Ustaz Yas, sepatutnya kitab kita Al-Kabair. Jadi Ustaz pun ada cerita kitab apa tak ada di sana di luar. Jadi insyaAllah malam ni insyaAllah Ustaz akan bersama-sama dalam kuliah kita yang setiap malam hari ni pun dah masuk 4 Rabiul Awal. Jadi kita sekarang pada bulan Maulud insyaAllah. Jadi beberapa kali malam ini insyaAllah Ustaz akan sentuh sikit kelebihan Maulud. Dan juga seperti biasa Ustaz akan bacakan suratul Fatihah. Ya, jadi tuan-tuan boleh ambil Quran, boleh ambil rahai yang kita tu semua satu ambil Quran insyaAllah. Okey, untuk kita nak tunjukkan, nak perbetulkan bacaan teknik makraj yang kita belajar. Kita ulang selalu tak apa. Setiap kali kuliah kita baca Fatihah. Ya, insyaAllah. Umur kitab ni adalah wajib dalam rukun solat. Yang kedua, surah pilihan pada malam ni kita akan baca suratul Fil, Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil insyaallah. Jadi tuan-tuan boleh ambil Quran dan rahai yang disediakan insyaAllah. Jadi tanpa masa ada jemput saya untuk meneruskan kuliah kita pada malam ini. Silakan Ustaz. Syukuran jazilan kepada Akhi Idris di atas jadi host juru acara, seterusnya pengendali bagi surau Raudatul Jannah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-ashrafil anbiya'i wal mursalin ala sayyidil wujud Muhammad wa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam summa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma akhrijna min adh-dhulumati wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa anshur alaina min khazani ulumik ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil wa nahdika ila siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala dapat kita bertemu lagi. Walaupun saya lebih kurang dah 6 bulan lebih dah kata tak pergi kuliah sini. Sejak berlakunya Covid ni kan, serang Covid kita ni 6 bulan lebih ke kat setahun dah. Syekh. 6 bulan lebih dah. Allah, saya tak main. Lepas tu saya pula Allah sakit pula, Allah Ta'ala uji. Kita tengok-tengok balik, sakit ni adalah satu benda ibtila daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala kata, fa idza ahabbal mar'a fabtalahu. Fa idza ahabballahu mar'a, apabila Allah Ta'ala menyukai seseorang, menyayangi seseorang, fabtalahu, maka dia akan menguji kita. Nabi Yunus alaihi salam, Allah Ta'ala uji dia di dalam kegelapan, masuk dalam perut ikan nun 3 hari 3 malam, sampai 7 lautan dia kena merentasi. Kerana apa? Kerana ujian dia ketika itu dia sampai satu masa bukan dikira dosa, sebab Nabi ni tidak ada dosa.
Nah, tidak ada dosa Nabi, tapi dia merajuk dan dia tidak mau lagi berdakwah di situ dan dia nak pergi tempat lain, maka Allah Ta'ala telah timpakan dia ujian. Diundi, dia kena terjun di dalam lautan. Itu Nabi Yunus alaihi salam. Akhirnya ditelan oleh ikan Nun, yang kita baca Nun wal qalami wa ma yasturun. Nabi Yunus, Nabi satu badan dia semua kena penyakit sopok. Kali isteri dia Rahmah tu, isteri dia tu anak Nabi Yusuf alaihissalam, tinggal hasil ujian tersebut. Diberitakan lebih dari 5 tahun dia kena ujian. Nabi kudi sampai ada ulat di badan dia, sehingga isteri dia Rahmah pun tinggalkan dia. Begitu juga kita tak salah, tak lari tamu. Saya seorang yang biasa saja, banyak dosa, tu akan uji kita. La'allahum yarji'un, moga-moga mereka kembali. Tapi dia duduk, dia tak boleh kan, tapi nak kata tahu, tapi tak boleh bangkit. Tuhan uji macam-macam. La'allahum yarji'un, moga mereka kembali mengingati Allah SWT. Jadi hari ini saya nak mula mukadimah naknya dengan surah Fatihah. Lepas tu saya akan masuk surah Alam Tarokai lah, surah Al-Fil. Kita mula dengan surah Fatihah dulu, dan kemudiannya saya selepas kita baca surah Al-Fil, saya akan buka sedikit tentang orang panggil tentang sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang maulid baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang Maulidil Rasul yang kita dah tak lama dah kita nak sambut ni. Seperti mana Syekh Idris kata kita tadi, Akhi Idris kata, ini dah berapa 4 bulan, 4 Rabiul Awal, kita sambut 12 Rabiul Awal. Ada juga yang setengah meriwayatkan bahawa 17 Rabiul Awal. Tak apalah, khilaf kau ke mana pun, dalam bulan Rabiul Awal kita sambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mula dengan surah Al-Fatihah. Saya nak perbetul makhraj dia. Saya pun lama dah tak baca, tak berbetul di masjid pun, sebab kita kuliah terhenti. Jadi kita baca seorang-seorang kita di rumah lah. Ni apabila orang bagi kita mengajak ni, dia keluar ilmu kita ni, dia macam infak. Sayyidina Ali kata, apabila kamu mengajak, izdad, ilmu kamu akan bertambah. Dia macam infak harta tu. Al-ilmu izdad idzan nafaqah. Ilmu itu bertambah apabila kamu nafkahkan, apabila kamu cerita kat orang, apabila kamu mengajak orang. Al-mal tanqus idzan nafaqah. Harta benda ni akan berkurang apabila kita bagi kat orang. Ilmu tak kurang, kau tambah. Tu hebatnya ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada manusia. Dia semakin bertambah. Okey dah, kita sama-sama kita baca surah Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Bis ni huruf hamas. Makhrajnya di mana huruf hamas? Huruf hamas dia ada fahasahu syakhsun sakat dalam bab sifat huruf. Dia hamas. Dia sebutan berangin. Macam tu. Satu lagi tabat. Angin tu sebutan berangin, tu huruf hamas. Huruf dia ada berapa? 10. Fahasahu syakhsun sakat. Huruf hamas sebutan berangin. Ni termasuk bis. Kena ada angin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rah tu dia huruf hamas juga. Bismillahirrahmanirrahim. Dia berangin. Keluar ke mana? Ni.
Dia main ikut halqum kita keluar ikut mulut. Dia jangan naik ke hidung lah. Bukan ke hidung. Ni daripada rengkung keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan khim tu jadi makna lain. Kalau raqim pun makna lain, rahim pun makna lain. Saya lupa orang makna dia. Tapi raqim tu antara tempat dalam neraka. Pohon raqim tu. Rahim ni yang Maha Penyayang, Allah Ta'ala, sifat Allah, na'at. Kalau raqim ni. Rahim pun tak boleh, kha pun tak boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil. Jangan baca Rabbil. Rabbil, B-I-L. Dulu yang duk mengajar saya di Penanti, tajwid ni Ustaz Hasan. Bagus dia. Ustaz Hasan tu. Tapi Allah yarham dah lah. Dia baca, dia sekutui, dia jaga. Dia kata qul lam ni atas, tolak lidah pi naik kata. Jangan alham tak nak. Istifal. Lam tolak pi naik ke lidah. Pun tak kena. Sukun. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil, jangan baca Rabbil. Jangan B-E-L, tak kena. Rabbil. Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman, jangan mo tu jadi pelik kedah. Tak kena. Arab dia Maliki yaumiddin. Ma taf'al anta? Madza taf'al? Dia tak kata maza taf'al. Madza taf'al syai'. Ar-Rahmanir Rahim. Dia sengit sikit. Ar-Rahman. Maliki yaumiddin. Kena ingat. Dia kalau silap jadi kita baca, dia akan ada jadi jin, nama jin. Dia silap dalam Fatihah ni, dia ada 7 tempat tu. Dia akan jadi black. Antara salah satu tang ni pun tak boleh baca Maliki yaumiddin. Malik ni maksud pemilik, raja. Yaumid, hari kematian. Tak kena. Yaumiddin, hari agama. Kita pergi tambah mid tang tu pula, mati. Hari ni hari hidup. Kita hidup kali kedua. Maliki yaumiddin. Jangan baca mid. Ada mid, salah. Dia tulis M-I-D, masuk ke dal tulis. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu ismam di situ Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia muncung sikit mulut macam nak cium kawan tu. Balik buat kat bini tu tak apalah. Pergi buat lagi, dia pergi buat dekat orang panggil apa, bini orang orang marah. Mula dia pun nak bubuh pelempang. Bubuh kat mak tua pun tak boleh. Kat bini kita tak apa, pergi melawak tu.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia macam tu. Mulut buncung sikit belakang. Ain sikit ni, jangan terlampau. Nasta'in. Macam tu. Ya. Itu dia panggil ismam. Ismam ni muncul mulut. Asal kata syummu. Syummu tu nak cium. Maksud dia syamma ya syummu. Cium lah maksud dia. Macam cium orang kan. Kiss. Okey, iya ni satu lagi. Jangan terlalu tasydid. Tasydid tu dia jadi, bukan dia jadi syiddah. Sini bukan syiddah. Sini dia panggil rahawah. Sifat huruf dia. Relax kan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dulu saya tak tahu, saya ingat kau tekan. Kenapa? Bukan. Kita mengaji kan dengan Ustaz Saidin, pejabat agama, dia pakar. Relax kan. Iyyaka na'budu wa relax kan. Jangan dulu tu salah satu, jadi syiddah, terlalu menekan. Ya. Sikit dah. Iyyaka tapi jangan sampai tak ada langsung. Kalau tak ada langsung, jadi ia akan matahari lah semua. Lari langsung. Sikit, tekan sikit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tu okey dah. Jangan duk macam tu, jangan. Itu bukan macam tu. Maksudnya akan dikau lah. Tu iyyaka. Kami sembah ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, akan dikau lah. Nasta'in, kami memohon pertolongan. Cukup cantik ayat ni. Ayat ni kalau nak berubat orang, Pakcik, Pak Long, baca banyak kali sekarang ni. Saya kalau pergi jampi orang sakit ke apa, kalau dia bagi ayat ubat, tang ni saya ulang banyak kali. Tang ni ayat ni, kita niat. Kalau tu kau tu sakit ke, kena santau ke, kena sihir, dia tak boleh tidur malam ke, ambil ayat kan. Atau ambil 5 pokok tu, jampi, tang ni baca banyak kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Niat nama apa contohnya? Ruqyah binti binti kena binti mak dia. Ruqyah binti Midah. Ya Allah, Ruqyah binti Midah bagi dia lega, sihat dan sebagainya. Ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Niat lagi kita, ya Allah bagilah. 3 kali atau 7 kali witir. 3 kali, 7 kali, 11 kali boleh baca. Tapi saya baca kadang kalau tak dan kita buat 3 kali, ya kan. Kalau kita ada masa kita buat 7 kali, 11 ke 21 kali lagi bagus. Orang tu sakit teruk kan. Boleh belakang, mandi boleh, minum boleh. Untuk minum, mandi boleh. Baca di 5 perut atau di ayam ni macam ni kalau dia sakit. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu witir kan. 3, 7, 11, 21. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah bagi midah apa tadi? Bedah midah tadi ni sihat ya Allah. Kita boleh jadi tok bomo. Semua tak boleh jadi tok bomo lah. Dah kali minum dulu. Semua jadi tok bomo insya-Allah. Lalu kita kena kuat. Law ni silapnya kita tengok di Mekah ke di mana, di Yaman ke di mana. Sakit jangan pergi cari doktor dulu. Kita kena cari doktor. Itu yang betulnya. Sakit kita kena cari doktor dulu. Kita jadi doktor diri kita dulu. Kita jadi bomo. Baca ayat Quran ini. Kadang-kadang berdua ada benar, satu jasmani, satu rohani. Sakit kita kebanyakan dah sakit rohani dulu. Pergi kat doktor. Sakit doktor kata sakit macam mak teri bini saya tu. Pergi cari doktor dulu. Sakit dia kata bedah saya kuman naik atas sini. Tebuk sini pula, tebuk sini lah, dia tebuk sini habis. Tuhan pun tengok apa tak main kat aku dulu. Pergi kat doktor dulu. Doktor bukan maksum. Kalau doktor tu Nabi lain lah. Dan kali tak dan 3 bulan syahid. Dia pun kata tak ada orang lelaki 3 lagi panggil waring. Alah benda ni betul. Qada qadar tu apa semua kematian tu di tangan Allah, tapi Allah Taala tengok kita. Ada peristiwa tu kerana dia sedekah
panjang umur lagi 2 tahun. Dan di segi qada Allah Ta'ala ni, dia nak mati esok lah. Tapi sebab dia sedekah, buat cara yang kena, doa, 2 tahun lagi dia boleh hidup. Tu dia. Kita kena faham tu. Allah qada Allah Ta'ala. Jangan duk serah pada takdir kan. Okey, sampai dah tu masuk ihdinas siratal mustaqim. Tubuh huruf hamas juga nak jangan tu jadi persatukan kami. Ihdina ni maksud tunjukkan kami, beri hidayat kami, beri petunjuk kami ya Allah. Ihdina nak bersatukan kami. Lah dah lah bersatu orang marah lah ni. No? Marah bersatu. Bila marah sungguh tak bersatu. Tapi mai ustazah kafar kami kata, lah dia bagus pegang. Dia boleh baca doa, dia boleh ni semua. Kan? Mana? Kau apa, alhamdulillah lah kau tu. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Si ni kadang-kadang kita lebih baca si, tak kenal. Si, sod, gulung lidah. Si, as. Jangan siratal, sirat tu jadi makna lain. No? Sirat, si. Gulung lidah dulu. Sirat. Ihdinas siratal mustaqim. Si, no? Jangan si. As. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. As. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Him nah, jangan baca him. Nah him. Nah sebab kita qiraat kita tu riwayat kita riwayat Hafs. Imam Asim. Kalau qiraat depa ada yang macam him pun dah. Itu kita tak boleh kata lah. Tapi kalau kita Imam Asim riwayat Hafs, him baca alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Walad lam ni lidah kita tolak pergi tepi. Geraham mana? Dot di tengah lidah. Makhraj dia kalau tengok zat ni tengah lidah. Walad. Tapi cara sebut dia kena tolak pergi tepi. Belah kanan boleh, belah kiri boleh. Itu walad. Dalam tekan sikit. Dia lidah bukan lidah luar, lidah dalam. Walad. Ana afhal kalam idza zakartu harfuz zat. Nabi kata aku ni adalah sepasai-pasai kalam ketika menyebut huruf dha. Nabi tak lawan. Kita ni hebat atau mana pun tak kat 90% ni. Kan? Nabi ni 100%. Tu dalam satu saya baca tadi seorang ustaz Indonesia Syed Muhammad Alwi dia kata, "Laulaka lamma khalaqta aflak." Dalam hadis qudsi Allah Ta'ala firman kata, kalau bukan kerana kau Muhammad, aku tak cipta satu apa pun dalam alam ni. Lepas tu Nabi mengaku sendiri, dia kata aku diciptakan sebelum Adam duduk dalam tu, aku dah jadi Nabi dah. Ketika aku diciptakan tu, aku jadi Nabi tu, Adam baru duduk jadi tanah liat, terlentang tak bohroh lagi. Aku jadi Nabi dah. Nabi dah. Sebab aku diciptakan 4,000 tahun sebelum Adam tu. Tapi dalam bentuk cahaya, Nur Muhammad yang tu bab tu. Itu kemuliaan baginda Nabi SAW ni. Cukup tinggi lah.
darjat Nabi SAW ni cukup tinggi, nah? Sampai satu peristiwa kita tengok Isra dan Mi'raj, Jibril tak boleh masuk lah satu tingkatan tu. Tak boleh pergi dah Jibril AS. Dia kata kalau aku langkah lagi selangkah lagi sejengkai sehasta, aku terbakar. Nabi boleh pergi lagi. Tu dia menunjukkan darjat Nabi tinggi pada malaikat-malaikat dan tinggi pada para nabi-nabi lain. Ada satu peristiwa tu, Nabi Musa nak minta tengok Tuhan. Allah Ta'ala kata apa? Lan tarani. Jawapan Nabi Allah Ta'ala Ta'ala, tengoklah Al-Quran kan, lan tarani ni ulama kata sampai bila-bila tak boleh melihat aku. Lan tarani. Ketika Nabi Musa nak minta tengok, dia kata lihat pada bukit sana, gunung tu terpotong-potong, terbakar, dia pun jatuh pingsan. Tak boleh, dia nak tengok cahaya Allah Ta'ala pun jadi macam tu. Tapi Nabi Muhammad, Ustaz Syed Alwi cerita, itu kelebihan Muhammad, Nur Muhammad. Nabi Muhammad ni mulia, makhluk Allah Ta'ala paling mulia. Pada Jibril pun Nabi mulia, pada Nabi-Nabi lain pun Nabi mulia. Tak boleh mengatasi ni baginda kita Nabi SAW. Ketika dia pergi Sidratul Muntaha tu, Nabi lihat, Nabi tidak terbakar, Nabi tetap. Tapi nak cerita kita tak tahu. Tapi Nabi lihat cahaya Allah, dia tak terbakar. Sebab Allah Ta'ala dalam satu hadis qudsi, Allah Ta'ala kata, aku ciptakan Nur Muhammad ni dari cahaya-cahaya aku. Maksudnya Nabi boleh selami dalam cahaya-cahaya itu sebab keistimewaan baginda Nabi itu daripada Nur Muhammad. Kalau Nabi-Nabi lain terbakar, contoh Nabi Musa tu, Nabi Ulul Azmi tu, nak tengok Allah, minta tengok cahaya dia pun dah dia tepik jatuh pingsan. Kemuliaan baginda Nabi SAW. Okey nah, tepat habis. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Lam tu satu akak, dha tu mak ladin kalimah musaqqal. Nah, waladdallin. Kalau tengok makhraj huruf dha, saya tengok, cek tengok ini tengah lidah dalam. Bukan la. La tu ta sa ta ta dia duduk. Dia kena waladha tu 6. Lepas tu naik satu angkat waladdallin. Lin tu boleh baca 2, 4, 6. Ma'arif lin sukun. Kita habis. Kita habis surah Fatihah. Lepas tu kita bagi apa kita baca lah. Waktu masuk surah Alam Tarakai, surah Al-Fil. Saya dah bagi kuliah surah ni lah, Al-Insyiqar, Al-Infitar, sampai surah Al-Infitar. Orang perempuan ni rajin ni bah, tak kurang daripada 15 orang. Orang perempuan ni penuh, mereka suka mengaji tajwid, mereka semua ni tafsir, mereka semua ni peminat mengaji. Lepas tu ada seorang lah lagi mesti buat, kau ni bawa mi, lagi bawa mi kuah, kau ni bawa laksa, kau ni bawa kuih. Tu dia kata muslimat. Orang perempuan ni mereka memang rajin, mereka memang rajin, penuh ni. Kita ni orang lelaki dia jenis ni, dia habis-habis dia malas nak buat kuih-kuih tu, malas. Habis jom kita pergi kedai. Dia nak pergi kedai. Pergi kedai kena Ajinomoto. Tetap lah Ajinomoto. Sampai saya orang tu, saya kata makcik jangan bubuh lah Ajinomoto. Tetap dia kata wajib mesti ada dalam kuah. Tu kita nak lari mana?
Mana boleh ada petuang awal dah. Nampak? Nabi kata apa? Berhati-hati dengan makanan. Makanan masuk dalam badan kita, tu yang jadi berat. Kita nak semayang jadi berat. Hang mengaji tauhid tinggi pun, hang mengaji fiqh tinggi pun, mengaji tafsir, hati tak jaga, makan benda syubhat, tak sampai. Nak balik jumpa Allah, Allah Ta'ala tampak macam tu ya. Oh, bukan hakikat dah ni. Dia bukan lawak-lawak. Allah Ta'ala nak hati kita tu bersih. Sebelum nak mengaji tauhid, tazkiyatun nafs. Maksud tazkiyatun nafs ni bang, suci jiwa. Suci jiwa tak dapat, tidak, mesti kontrol makan. Tu kita tengok orang tua-tua dulu, mereka masih Isnin Khamis puasa. Orang panggil pot, panggil tuk janggut ke apa tu Masjid Kelibang tu, 3 bulan dah dek puasa. Rejab, Syakban, Ramadan. Dengan puasa ni, Iblis tak masuk dalam darah kita. Puasa ni, as-sawmu, Nabi kata as-sawmu junnah. Puasa tu adalah dinding, benteng. Memang betul. Ni kalau kita duduk selalu makan, tak tapih dah. Kita tengok berat. Lepas tu berat Allah kita pasal apa? Tak mimpi Allah Ta'ala. Dia jadi berat kan? Sebab makanan kita. Kena di kedai ni memang sedap lah di kedai kan. Tapi dia bumbu macam-macam kita tak tahu. Sebenarnya bini kita masak tu lagi sedap, tapi dia tak mau nak singgah kedai. Perak kena minyak. Saya waktu saya balik daripada sana dulu ngaji, hantar dia kata ikhzar bizih ni nabat. Dia kata maksud dia ulama tu kami pergi jumpa orang. Lah kali pesanan dia bagi buku kat saya pemakanan yang betul. Dia kata berhati-hati dengan minyak masak. Minyak masak ni satu punca juga kita tak tahu minyak. Kadang betul ke minyak tin kita minum tu. Dia campur. Minyak ni punca dia ada buat bagi. Orang kata kolesterol apa tu kan. Sampai ulama tu pesan kat dia berhati-hati dengan minyak masak. Minyak ni dia bagi sekat. Bila sekat tu, bila sekat tu dia dekat jantung kita tu macam-macam jadi. Kita tengok tu antara puncanya minyak ni. Tu orang kata kolesterol dia lah jantung lah kena kan. Minyak, kontrol minyak. Antaranya gula satu lah kan. Ni minyak pun kena kontrol, no? Kalau minyak cari pure. Kita cari wati di zaitun, minyak tin, minyak zaitun. Tu nak cari no. Baru ni beli tu dia minyak zaitun dia batak RM79. Allah. Tapi kena cari yang tua sebab tu pure. Kalau lebih jahat, no? Mekah murah kan? RM20 tu original kita cari. Di Malaysia ni kita cari RM79 baru original. Kalau RM30 ni kecampur tak tahu. Okey nah. Surah kita baca surah Alam Tarakai nah. Surah Al-Fil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Bi ashab nasana gulung lidah. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ahsan. Banyak maju orang tu. No? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Tadlil. Jangan tazlil, tak kena no. Tadlil. Huruf isti'la. Tadlil. Nah.
Isti'la dia kena tebal. Wa arsala 'alaihim tayran ababil. Wa'ar, roh tebal lah, jangan wa'ar, roh tebal. Nak tahu macam mana roh tebal? Sebelum tu ada fathah atau dhammah? Roh tebal. Bar ke bur ke? Tapi kalau bagi kasrah, roh nipis. Kena ingat formula dia. Ingat roh, kalau roh betul roh tebal. Roh dhammah ru. Kalau ri, roh kasrah ri, roh nipis. Itu formula dia, mudah aja. Ri roh nipis. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. Ada masjid saya tu, dia duk baca salah. Saya kat belakang saya tegak kan. Pakcik dia baca macam ni. Dia baca وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. Tahu tak silap? Roh, ni izhar. Bukan istifal. Bukan ada alif lam situ. Ni izhar, jelas. Tayran. Satu lagi dia baca juga, dia baca mil al-fisha. Surah Inna Anzalna. Lailatul Qadr. Benarnya min al-fisha, bukan mil al-fisha. Tapi tak tahu, dah biasa orang Melayu kita kot lah. Jadi mil al-fisha. Tak boleh satu huruf kita ubah, berdosa kalau kita tahu. Lama-lama kita dah sebut, kita tak pergi betul-betul, jadi jatuh berdosa. Mil al-fisha. Min, iaitu min al-fisha. Surah Inna Anzalna. Okey, sambung sikit lagi. Tarbihim بحجارة من سجيل. Alhamdulillah. Mim mati dengan ba jadi ifa syafawi. Ifa ni apa maksud dia? Sembunyi. Syafawi bibir, dua bibir. Sembunyi dua itu dia. Dia nak macam iqlaq juga. Dua ni. Tarmihil, dia tak boleh terlalu buka dan tak boleh terlalu tutup. Tarmihil bihijar. Tarmihil, dia macam sebutan ikhfa dengan iqlaq. Dua harakat ni. Tapi macam tu sebutan dia. Bibir. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kalau boleh terbaik sikit, ka'asfin. Faja'alahum ka'asfin ma'kul. Kita baca ni nak rentak dia, nak macam sabar sikit lah. Sabar ni dalam bab taranum dia macam sedih. Ayushrikuna ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhlaqun. Tu sabar. Dia sedih. Sabar. Nak macam sedih, saya letak sabar, saya beli sikit. Taranum saya dulu pun tak mengaji. Kita tak ngaji betul. Orang yang pakar taranum ni, dia pun tahu tak mana ni ras, tak mana ni jaharkah. Main kat Melayu dia kata jarkah, jaharkah. Dia ada tu taranum dia. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al
تضليل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل وأرسل عليهم طيرا أبابيل. Dia semua dia macam tu. Jawab-jawab tak boleh. Jawab-jawab dia ada harakat-harakat dia. Harakat-harakat dia tu jawab-jawab tu tong tinggi tu. Waba. Tu jawab-jawab tu. Yang orang tarik tu kan. Orang pergi pun kalau dalam ni lagu tu dia bagi chorus dia noh. Kalau macam bukit dia mau jalan raya tu naik bukit kan. Waba hijaratuhum. Tu nak naik tu jawab-jawab. Nak naik penjangkau. Nah. Tu kena pergi kat Ustaz Taranum lah. Taranum depa memang pakar. Bertahu ni tang ni. Ni harakat satu, harakat dua. Tabaqat. Kita tu pun saya sebab saya duduk mengaji Arab lah. Walaupun suara dulu tak ada nak belajar Taranum. Lah belajar sikit-sikit boleh. Suara dah. Dia kata, hang suara dah. Hantar suara dah. Bila baca dah kita lebih mengaji bab nahu-nahu ni. Itu lagi penting. Okey dah. Tarmihim bihijaratin min sijil. فجعلهم كعصف مأكول. Tu bila rendah balik tu dia bagi bayati je rendah macam bayati. Harakat ni balik harakat satu rendah. Sadaqallahul azim. Tu dia main rendah balik tu. Nah, bayati balik ni. Nah. Okey, kita tengok tafsir dia sikit. Tengoklah. Adakah tidak engkau ketahui alam tarokai? Nah, Allah Ta'ala tanya kita, adakah tidak engkau ketahui ya Muhammad? Ni tafsir ni Yusuf Rawah ni. Dia ada 2 jilid, Juzuk Amma. Yusuf Rawah kenal lah. Ayah kepada Mujahid Rawah lah ni lah. Tapi Syed Yusuf Rawah ni dulu dia ni YDP PAS kan? YDP PAS. Presiden. Anak pun dia jadi presiden juga. Tapi orang marah banyak. Orang tak tahu lah. Allahu Akbar. Ni saya dah baca ni kita Yusuf Rawah ni. Dia karang ni kita ni ada 2 jilid. Tafsir ringan lah. Tafsir kalau saya berat ni tafsir Arab lah. Ibnu Katsir, lepas tu Jalalain semua. Tapi kalau tafsir Melayu, Nurul Ihsan yang ni antara yang tafsir ringan orang Melayu buat. Hebat ulama-ulama dulu ni Okey, adakah dia kata Allah Taala kata, adakah alam tarakai fa fa'al, adakah tidak engkau ketahui ya Muhammad betapa telah dibuat Tuhan engkau akan yang mempunyai gajah. Ni tentera-tentera bergajah. Siapa dia tu? Tentera bergajah ni diketuai oleh Abrahah. Saya ingat dia ni yang ajar. Saya cek balik tadi, dia bukan ajar. Dia ni adalah panglima daripada kerajaan Ethiopia. Raja Ethiopia waktu tu nama Zunwas. Zunwas. Depa ni jenis semua matahari sembang api lagu tu lah kan. Dia ni panglima ya. Abrahah ni, dia yang pimpin tu. Jadi Zunwas ni last kali dia masuk agama Yahudi duk tarik dia, lepas tu dia serang Kaisar Rom. Banyak tentera Rom ni yang mati. Guru Kristian ni mati. Depa lah kali depa balas dendam, depa pergi baik balik dengan satu raja Ethiopia, nama dia Negus. Negus. Nak sebut apa maksud tu? Najis. Macam najis pula no. Lah kali Negus ni dia dendam
ada kamu dia okey, dia dapat arahan daripada Kaisar ni, serang balik Zunuwas ni. Zunuwas waktu tu depa jenis hantar surat. Hantar surat ni lama makan ada WhatsApp zaman tu. Kalau ada WhatsApp sampai awal tentera main cepat. Zaman tu dia berapa hari nak sampai surat. Surat tu jatuh kalau ke mana tak tahu. Dia nak pergi minta bantuan. Tak ada bantuan lagi, tengok-tengok surat tu tak tahu sampai ke tak sampai ke. Lah kali tentera main duduk belakang istana dia lah. Main ratus ribu tuan-tuan. Tentera Kaisar Rom tu main terang Zunuwas. Tu dia lah kita lah ni, kita selalu fikir daripada intisari, daripada cerita-cerita perang apa kan, peristiwa sirah ni. Jangan pandai-pandai nak pergi serang orang kalau kita tak kuat. Ataupun mereka tu tak salah dengan pandai-pandai pergi serang. Motivasi dia. Dulu orang belajar aja, dulu tak boleh. Oh, sikit nak tunjuk ke hang. Oh, tak boleh, aku hebat. Dia nak serang. Hitler yang gagal tu kalah dengan Rusia. Rusia yang serang boleh. Cuba buka rencana tengok. Dia kalah dengan Rusia. Hebat lah Hitler. Dia ingat dia boleh makan. No, Allah Ta'ala tengok tu. Kan? Lah kali Allah Ta'ala bagi Rusia walaupun waktu tu senapang depa, kau militeri depa tak hebat macam Jerman. Kalau main hang tak hang duk belagak, hang sombong. Allah Ta'ala tak mau. Kalah dengan orang yang ketenteraan apa ataupun dia punya militeri dia tak berapa nak hebat macam Jerman waktu tu Rusia. Kalah. Allah Ta'ala nak ajar. Macam juga Zunuwas ni. Dia tak ada nak bagi tentera tengok-tengok main belakang main sergap dia nak main tangkap macam kita lah, tengok-tengok main buah senjata tengah malam. Dia tengah nak lenong. Boleh fikir fikir berapa. Buah senjata tu ni kita nak pergi mana? Makna kata lah ni kita tak boleh harap senjata, kita nak kena harap dekat pemilik langit dan bumi. Tu tengok dulu orang tok kenali dulu kan, orang nak masuk rumah masuk. Lepas tu nak keluar tengok jadi macam lautan, nak keluar tak boleh. Dia kata pegang apa tu? Dia angkat tongges lah, dia angkat cerek lah nak keluar. Oh yang tu sebenarnya Nabi dikelilingi yang tu, tak gaduh orang lain tolong. Kan? Nabi Musa, Nabi Nuh dikelilingi oleh dinding-dinding hiris. Ya Allah Ta'ala buat malaikat-malaikat duduk ke tepi dia ni. Tahu lah, Nuh duduk tak mana tu, tentera main duduk dia apa? Di belah Vietnam tu, ataupun di belah Johor tu, tahu lah tu, dia duduk tu. Nampak Nabi-Nabi kan, wali-wali Allah. Dia pun tak ada takut. Sebab tu, hubungan dengan hablum min Allah, hubungan dengan langit. Masalah lah hubungan dengan langit lemah. Lepas tu kita duk jaga manusia. Lagi Allah Ta'ala kata hang jaga manusia sangat, tak jaga aku, kelepas hang. No. Oh, lepas tu dia suruh kita kat manusia. Manusia ni jual kita 2 rupang ya. Betul tak? Manusia ni jual kita 2 rupang ya. Lagi mati macam tu ya. Banyak orang ni pemimpin. Hubungan dia dengan Allah tak jaga, dia duk kalut dengan manusia. Kadang-kadang mati kan balik, jatuh bila ayat. Betul mati itu qadar Allah Ta'ala tentukan, tapi biar mati kita tu di jalan Allah. Mati kita tu kita tak ada masalah dengan orang. Ni dengar-dengar kan. Baru kemarin dia ada pergi tokoh kawan tu suruh berhenti kerja. Bulan ni dah mati dah, jatuh bila ayat. Nampak? Allah Ta'ala dia tengok. Kita dah buat kat orang lagu tu, tak lagi umur kita jadi cepat menghadap Allah dalam kata tak tahu macam mana. Ingat tu hari-hari kita dengan manusia ni. Silaturahim kalau kita ada, kita cari jalan untuk kita baik balik. Contohnya ada 2 tahun tak cakap, cari jalan, kena cakap juga, hantar surat lah apa. Kena cari jalan. Jangan mati esok nak silau di depan mahsyar esok kan. Kena kes tak cakap 2 tahun tu, kena kemah kadang-kadang. Kita ambil buah pelam dah sebelah rumah. Pelam jatuh, kelain satu orang Melayu kita. Kita ambil buah pelam, itu kadang-kadang ambil kasut slipper kan, tak hantar balik, terlupa, hantar lambat. 2 tahun tak cakap. Yang tu jangan. Cari balik jalan. Hantar surat minta maaf lah, sudah. Buatlah cari jalan macam mana kan. Jadi bagi baik balik. Buat silaturahim berat. Esok pada mahsyar punya cerita. Kalau kita dengan Allah kan, kita minta ampun, teriak apa semua lah, kali Allah Ta'ala terima.
Ampun kita. Tapi kita dengan manusia, hang teriak bila 3 kanak darah, air mata darah keluar pun hang tak pergi minta maaf kat dia. No. Hablum minan nas kena jaga. Pergilah cari jalan dia lah, pergi buat baik. Saya tu saya fikir ayat ni, kita hutang-hutang pun kita tak mau, kita nak settle, kita nak balik jumpa Allah, nak clear settle hutang-hutang. Lepas tu hubungan kita dengan manusia, cari silaturahim, no. Supaya kita balik jumpa Allah, kita jadi ya ayatuhan nafsul mutmainnah, jadi jiwa yang tenang. Sebab kita jangan sampai sana lepas tu nak patah balik. Oh, nak patah Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salih inna muqinun. Ya Allah, aku dah lihat, aku dah dengar, aku dah nampak, aku nak balik ke dunia ya Allah. Bagi masa Ustaz nak buat rakaat, mana boleh dah teman-teman waktu tu. No? Moga-moga tu saya pesan diri saya dululah, orang yang cakap, dan serunya kepada kita semua lah yang tu silaturahim. Jangan cari pasal saja nak pergi berkelahi dengan dia tu. Jangan. Nah. Lepas itu okey, adakah tidak dijadikan tipu daya mereka itu kecewa, kecewa dan tersia-sia, ala akadum fi tadlil. Segala tipu daya tu dunia sendiri. Last kali dia tak apalah, dia serang, dia mati dalam keadaan macam tu. Nampak? Dia mati dalam keadaan dia kena sergap dengan orang panggil apa? Raja Ethiopia tadi ni, Nejus. Sebab kerana dia pergi serang Kristian, walaupun dia dah masuk Yahudi, tak berguna kekuasaan dia. Dan lepas tu Raja Ethiopia naik itulah nama dia. Raja Ethiopia tu nama dia Nejus. Dia hantar dia punya panglima tentera dia nama apa? Abra. Sebab apa yang jadi macam tu? Sebab ketika itu dia melihat Kaabah orang ramai pakat pergi ziarah. Waktu tu orang pakat ziarah. Agama dulu agama tauhid, agama Nabi Ibrahim AS. Orang pakat ziarah, orang pakat. Gereja yang dia buat di Yaman tu, di San'a tu tak ramai. Itu dia cemburu tu, Zunwa tu. Zunwa tu matilah. Raja Ethiopia tu Nejus tu. Nejus tu ambil alih. Dia ambil alih kerajaan Yaman tu. Jadi gereja yang dia buat tu tak ramai orang. Tu yang dia jealous. Lepas tu Mekah ramai, Kaabah. Lah kali dia hantar utusan pergi tengok. Lepas tu pergi habaq kat mereka, tunggu dalam minggu depan aku nak pergi serang. Aku tak bunuh orang. Dia tak bunuh ketika tu. Bukan dia nak pergi perang dengan penduduk Mekah, tak. Dia nak pergi putus Kaabah tu je. Lepas tu Nabi Abdul Muttalib pun tahu peristiwa ni, maka dia pun pergi duk runding dia tak mau pakai kau. Dia kata hampa kena runtuh Kaabah, hampa kena mai kat gereja aku. Oh, dia passion tu lah. Lah kali sebelum esok tu nak diserangnya Kaabah, Abdul Muttalib angkat tangan minta doa ke Allah Ta'ala. Minta doa, ya Allah, wahai Rabbul Bait, wahai penjaga Kaabah ni, wahai penjaga rumah ni, ya Allah, kau lebih layak tahu akan rumah kau. Dan kami tak ada daya dan tak ada kuasa, ya Allah. Tolonglah. Kemudian kau layak apa yang kau buat, kau lebih tahu. Taf'alu apa yang kau layak buat. Jadi apa kau buatlah yang layak kau buat. Engkau Tuhan semesta alam. Dia doa malam tu. Esok tu Abraham membawa dengan segala tentera dia. Tak dan sampai ke tempat kejadian, tak dan sampai masuk Masjidil Haram. Burung Allah Ta'ala hantar, burung ababil. Setengah kata ababil tu boleh tak apalah, tapi burung tu mai batu daripada neraka, api yang cukup. Ya Allah, kena habis tentera dia, gajah pun mati. Dia tu Allah Ta'ala saya taruh ya, koyak habis dah ni, pipi pun koyak habis dah. Panglima kanan dia habis, semua pakat mati dah. Ada yang hidup pun nak balik San'a. Dia tu dan sampai San'a. Mana Mekah dengan San'a tu jauh tu, beribu kilometer. Katalah 1000 kilometer kan. Dia sampai, tapi buat apa dah, cari habis dah muka ni. Kena batu tadi kan, batu daripada burung yang hantar tu. Batu daripada siji, daripada neraka. Jadi
koyok habis dah. Orang panggil apa? Badan-badan dia apa semua bulu-buluan darah dah. Pergi mati di San'a. Nampak? Dia tak mati di Mekah tu. Allah Ta'ala nak tunjuk tu kepada penduduk-penduduk Yaman. Tu dia panglima raja yang hebat tadi yang nak menyerang Kaabah. Ini nasib dia. Ini nasib dia. Pergi mati di San'a sana. Penuh berlumuran darah. Lepas tu nak berani pergi serang Kaabah kali kedua pula. Tak berani lah. Dah sejarah. Lepas tu tak ada. Kan? Tapi Yazid bin Muawiyah ni berani pula dah. Yazid bin Muawiyah ni siapa? Anak kepada Khalifah Muawiyah. Kenapa dia meruntuhkan Kaabah? Dia serang penduduk tu tak kerana tak mau mengangkat dia sebagai, tak mau baiat dia sebagai khalifah. Orang tak mau lah kalau hang ada bunuh cucu Nabi. Hang bunuh cucu Nabi, siapa nak angkat hang? Lepas tu dia marah, dia pergi serang, runtuh bang Kaabah. Esok dia jawab depan Allah. Dah dia buat kat cucu Nabi dia sembelih lebih kurang 30 lebih kepala-kepala. Waktu panggil apa? Peristiwa Karbala 30 lebih keluarga Nabi semua kan. Siapa dia? Dia punya pengarah dia Yazid bin Muawiyah. Esok jawab depan Allah. Allahu Akbar. Janganlah kita bunuh seorang mukmin dengan sengaja. Fama'wahu nar, tempat dia neraka. Ni bunuh cucu Nabi pula, wali Allah pula. Allah tak tahu, na'udzubillah. Tu dia pula duduk kekuasaan ni, dia tak nampak yang lain, dia tak buat kebenaran lah. Nah, dia pegang kekuasaan ni, dia nampak semua sedap-sedap. Nak masuk penjara tak mau, tak mau. Nak hidup mewah aja kerja dia buat. Hubbud dunia tu kita tengok baca dalam kitab pondok. Hubbud dunia, Nabi kata apa? Hubbud dunia rasul kullu khatiyah. Cinta dunia kepala segala kejahatan. Kalau nak mewah sangat, hidup ni sederhana je. Nak hidup sebenarnya di mana? Syurga lapis je. Hidup dunia ni ambil sederhana cukuplah, sederhana. Keadaan ada duit lebih, kita sedekah di jalan Allah sabilillah. Tengok macam syekh kita kan, sanggup habis duit gaji demi untuk nak naikkan surau Al-Jannah. Saya tak nampak lagi macam ni di Langkawi yang sanggup korban kan. Masjid kami itu pun Allah ada duit, dia kerja nak pekung lagi. Dia guna penting-penting je, tak sanggup. Masjid kerja saya tahu lah. Nak guna penting-penting je. Ada lah nak guna penting-penting je. Oh, program besar-besar ya ni. Apa program kecil-kecil tu nak pergi tengok ziarah seminggu sekali. Oh, tak mau. Hantar pergi lagi. Oh, dia suruh dia tu. Tengok. Pulun kita nak bangkit nak buat. Dia pun tak mau. No? Ini pahala cukup besar lah sebab kita mendirikan mereka. Guna duit pakit kita sendiri. Ya Allah, kita sebenarnya tak ada lah. Kehidupan kita dunia ni Allah sungguh singkat. Dan cuba kita pegang macam ni, ambil biji goli. Inilah kehidupan kita besar ni, yang biji goli tu kan. Ni yang luang ni. Ni alam akhirat tujuh berjuta-juta tahun kekal abadi. Tak ni ya dunia kita nak hidup. Tapi di situlah kita nak, waktu tu kita nak berkelahi dengan orang, waktu tu kita nak gasak duit sampai puluh-puluh bilion. Allahu Akbar. No? Nabi tinggal 4 dinar, dia nak mati pun dia sedekah kepada fakir miskin. Okay, saya nak baca hadis-hadis Nabi sikit. No? Okey, antara kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata, Allah Taala kata, laulaka lamma khalaqtu aflaq. Kalau bukan kerana engkau Muhammad, aku tak cipta satu benda apa pun di alam ini. Keistimewaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni berberkat cahaya Muhammad ni. Kita ni diwujudkan ni dengan berkat cahaya baginda Nabi. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sesungguhnya Allah Taala anugerahkan kepada orang mukmin. Nabi tu, Nabi Muhammad tu Allah Ta'ala anugerah kepada kita. Kita tengok kita diwujudkan menjadi umat baginda. Kalau kita kena jadi umat dulu macam mana? Boleh juga, tapi
tak tahu kuku duduk dalam kesultanan Fir'aun, umat Nabi Musa. Nabi Musa pun nak minta jadi umat Nabi Muhammad. Tu dia, mulia tak mulia? Orang panggil apa? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam semayang tengok kita baca, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi. Salam kepada Nabi. Lepas tu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tengok, kita bagi selawat pula kepada baginda Nabi. Sampai dalam semayang pun kena sebut nama Nabi. Mulia tak mulianya Nabi Muhammad. Okey, dalam surah Al-Ahzab Allah SWT firman, kita duk baca selalu dalam Jumaat. Tengok tu apa? Tu Bilal dia baca, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Selawat kata Nabi, surah Al-Ahzab ni. Allah Ta'ala dulu yang selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama-ulama nahwu, ulama mufassir mengatakan apabila yusallu ni fi'il mudhari', bukan fi'il madhi. Fi'il mudhari' ni maksud dia selalu. Setiap saat, setiap jam, setiap ni Allah Ta'ala, malaikat berselawat ke atas baginda Nabi. Allah Ta'ala mula dulu perbuatan-perbuatan lain, semayang, puasa, Nabi-Nabi lain tak ada Allah Ta'ala selawat sampai hebat macam baginda Nabi. Tapi bagi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala mula dulu, dia dulu, innallaha wa malaikatahu, malaikat yusalluna ala Nabi, selawat ke atas Nabi. Selawat ni pun yusallu, nama kata berterusan terus. Setiap saat, setiap minit, setiap ni. Hebat tak Nabi? Mulia Allah. Itu kita tak mau selawat lagi. No? Selawat ni sebenarnya dalam banyak-banyak berzikir, selawatlah yang paling besar sekali. No? Okey, dalam Al-Quran tadi saya cerita dah, Jibril alaihissalam. Okey, Nabi jumpa, ni pun cerita dah. Lepas tu tengok dah, dia kata, aku menjadi Nabi ni sejak Adam ni jadi tanah dan air. Maksudnya dalam bentuk dia dulu tak ditiupkan roh lagi. Aku jadi Nabi dah, Nabi kata. Punya hebat, punya mulianya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, innaka la'ala khuluqin azim. Allah Ta'ala puji Nabi ni, khuluqin azim ni, Syekh, bukan karim. Karim ni macam kita kalau jadi ulama, para wali, karim macam Rasulullah spesial. Allah Ta'ala letak azim, akhlak agung. Agung ni tak ada. Nabi-nabi lain karim dia. Rasulullah azim. Innaka la'ala khuluqin, engkau memiliki akhlak yang sangat agung. Tu dia nak terjemah macam tu. Punya mulia baginda Nabi sallallahu alaihi. Saya tak bawa kitab berjanji tu, no. Kalau kitab berjanji tu kita cerita waktu Nabi Nabi duduk tengah, daripada tanah-tanah yang malaikat ambil itu untuk nak ciptakan dia tu, untuk nak jadi dia tu, tanah-tanah yang daripada tanah Nabi itulah baru jadi Nabi-Nabi lain. Dia dulu dalam kitab berjanji tu. Setengah orang main kata kitab berjanji ni, Syekh, kita rujuk-rujuk. Jangan, kalau jumpa ustaz macam tu, ustaz, jangan cakap macam tu dah, no. Kitab berjanji ni turun-temurun, orang nak buat lepas dia tu macam kitab berjanji tak boleh nak buat. Punya uslub Arab dia tinggi. Dia mai daripada Madinah, dia mengaji dari Madinah ni. Bukanlah kita nak ni kan. Banyak kan mengaji dia mai daripada, dia nak fahaman, nak macam Wahabi ni, dia tolak. Dia kata, alah Syekh, kitab berjanji tu sampai duk isap okok daun ni, orang Baghdad dia cipta. Oh ya, Syekh berjanji tu bukan cara-cara lawan. Kitab tu penuh dengan nahwu, penuh dengan balaghah, penuh dengan uslub-uslub Arab dia, kitab berjanji tu. No? Kita nak habis dan dalam kitab tu
Malam pertama, malam kedua sebelum nak lahir Nabi tu. Waktu orang panggil hamalat ummuhu. Ketika mengandungnya baginda Nabi di dalam perut Aminah tak rasa sakit. Malam pertama mai Nabi ni. Malam kedua mai Siti Maryam. Malam ketiga ada contoh-contoh tu. Sampailah Nabi lahir. Malam ketiga, malam keempat, semua pakat tahniah engkau wahai Aminah, engkau melahirkan penghulu akhir zaman, orang yang makhluk Allah yang terbaik di muka bumi ini. Dia terbaik di dunia dan di akhirat. Penghulu terbaik makhluk semesta alam. Rahmatan lil alamin. Setiap alam, semua alam, bukan zaman tu saja. Zaman start daripada Nabi Adam sampai seterusnya. Nabi ni adalah Nabi rahmatan lil alamin, sekalian alam. Alam kita saja, alam jin, alam ni. Bukan masa dia saja, masa sebelum tu, selepas tu, dan sampai bila-bila. Kalau Nabi lain lahir, dia cuma zaman tu saja. Contoh Nabi Yahya, dia mula zaman tu. Nabi Zulkifli mula zaman tu, dia Rasul, ya Rasul. Tapi Nabi Muhammad ni rahmatan lil alamin, rahmat sekalian alam. Alam jin, alam ni, alam nu. Setiap zaman Nabi, sampai ada diriwayatkan bahawa Nabi Nuh alaihissalam tawasul baginda Nabi kita sejak dia nak lepaskan daripada banjir tadi. Tawasul dia terhadap Nabi kita, punya kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pun tak bawa, itulah sedikit sebanyak kemuliaan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita banyaklah salawat pada bulan ini, insya-Allah. Saya tutup dengan kisah salawat satu lah. Baru ni ada seorang ustaz yang main di masjid kami, dia cerita seorang tu dia ni ustaz, anak ustaz Nikmat. Saya nak kisahkan, bawa kita kongsi sama-sama kisah ni, mengambil sebagai teladan dan mengambil sebagai kita untuk nak ni lah, pedoman kita. Dia ni ada seorang anak dia. Lepas tu anak dia meninggal. Bila anak dia meninggal, dia mimpi pada malam pertama, dia mimpi anak dia disiksa. Dia kata, mak tolong doa kat cik lah. Cik tahu ni cik kena siksa ni. Dia pun tergamam, mak dia makin tidur kan. Malam kedua jadi macam tu lah. Mak tolonglah cik susah hati ni, cik kena ni, cik kena musibah dalam alam barzah ni. Cik kena siksa, sakit cik tak tahan ni. Malam ketiga mimpi lagi. Dia pun tak tahu, dia pun pergi jumpa seorang waktu tu, Sufyan Tsauri. Zaman tu Sufyan Tsauri ni hidup tahu bila? Hidup sama dengan Hasan Basri waktu zaman-zaman tu lah. Rabi'atul Adawiyah waktu zaman-zaman tu lah. Dia pergi tabi'in. Jadi malam keempat mai pula, ketika dia pergi jumpa dengan Sufyan Tsauri bagilah segala zikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dan bagi zikir macam-macam. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. La ilaha. Itu kalau tuan-tuan ada kesulitan, kita hadapi kesulitan, macam duit tak ada ke, ataupun jadi orang bagi keluarga kita dalam masalah, baca ini banyak kali, 70 kali sehari pun tak apa, 21 kali kurang pun, 11 kali, 40 kali, 100 kali, lagi banyak lagi bagi. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Jika menghadapi kesulitan, baca ini. Selawat ni keseluruhan dia bagus. Okey, lepas tu ketika dia dapat zikir-zikir daripada orang panggil Pak Sufyan Tsauri tadi ni, seolah mak zaman tu, dia balik beramal. Malam keempat dia mimpi duk kena juga lagi. Dia duk zikir tu, mimpi, wahai mak tolong cik ni, cik sakit ni, cik kena seksa teruk ni di alam ni. Sebab biasalah kalau anak-anak kita ada pun, dalam 5 orang, bukan semua 5 orang nak jadi orang. Ada yang dia jenis tak jaga semayang, ada yang jenis nak seronok dengan kawan-kawan dia. Jadi gunilah terhadap makcik ni.
Jadi anak perempuan dia ni yang jadi dulu tu. Lepas tu malam kelima, malam keenam, main-main malam keenam ke malam ketujuh. Malam ketujuh, ketika tu di padang lapang, padang elok, nampak tumbuhan-tumbuhan cantik dan sebagainya. Dia tengok-tengok anak dia main dalam keadaan baju pun elok, pakai baju pun berseri-seri, baju cantik. Lepas tu senyum dekat dia. Dia nampak tenang dengan taman, macam taman-taman syurga kan. Tenang. Dia kata, pasal apa jadi macam ni? Hari tu kan teruk, sampai malam ke-6 duk mimpi teruk lagi kan. Duk mimpi kena bakar lah, kena macam-macam lah, seksa dulu ni dalam barzakh. Pasal apa malam ke-7 jadi macam ni? Dia pun tanya dia. Lepas tu anak dia jawab. Dia kata, selepas pada tu dia kata, ada seorang wali Allah lalu ke kubur dia. Kemudiannya dia membaca selawat kat cik. Selawat dia satu kali saja. Selawat kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekali saja, bukan membaca sampai 100 kali. Lepas tu wali itu baca, dia melalui ke kubur cik ni. Cik terus kubur-kubur lain yang siapa yang kena seksa semua bertukar menjadi lubang-lubang syurga. Dia bagi tu kata syafaat. Selawat tu. Nanti ni kita nak dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ni di padang mahsyar ni pun orang yang banyak selawat dia tengok. Tapi semayang kena settle dulu. Semayang tak settle berat nah. Semayang kena settle dulu. Tunjang dah kalau tak semayang tu berat. Semayang dah settle lah apa semua, kalau selawat kita tak ni berat juga kita. Selawat tu nak tolong kita selawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Dan selawat macam mana? Jangan salawatul batraq. Terus saya kata salawatul batraq ni macam mana? Selawat yang terputus. Allahumma salli ala Muhammad dia pun tak boleh sebenarnya. Kalau ngaji kita dalam ayat tu turun, Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, surah Al-Ahzab ayat 57 tu. Kaifa yusalli 'alaika ya Rasulullah? Sahabat-sahabat tanya, bagaimana kami nak selawat terhadap engkau ya Rasulullah? Adakah Allahumma salli ala Muhammad? Tak, Nabi kata, ada salawatul batraq, ini salawat terputus. Salawat yang penuh, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hak tu baru lengkap. Ayat turun macam tu, kita kena buat macam tu lah. Jangan duk kerak-kerak pula kan. Jadi selepas dia selawat tu jadi macam tu, kubur anak dia jadi mimpi duduk dalam barzakh syurga. Barzakh ada dua lah. Satu barzakh neraka, satu barzakh syurga. Setengah ulama mengatakan barzakh neraka ni dia panggil Wadi Balhud. Lubang dia ada di Yaman. Satu lagi Wadi Salam, Rodoh. Jadi kita insya-Allah kita jadi barzakh syurga insya-Allah kita. Terbuatlah amalan. Buatlah masa-masa kita masih hidup ni, jangan tercari gaduh dengan orang, banyakkan sedekah, semayang malam. Tapi tidaklah madrasah-madrasah mana tu untuk kita semayang malam duduk dengan jemaah kan. Kadang-kadang di rumah kita tak mampu nak buat. Pisah sat dengan bini, bukan pisah terus. Pisah sat dengan bini. Orang perempuan ni biasalah minta maaf nak cakap kan. Kadang-kadang abang apa ni lama sangat ni. Pergi duduk sana. Abang jangan tu ngecek ni. Lah, kita duduk dengan dia 2 minggu dah, cuma kita nak pergi madrasah 3 malam dia bunyi dah. Allah, macam mana jadi nak sabar-sabar dulu tinggal bini pada 2 bulan. Mau pergi perang. Pergi dulu tolong susah sama semua kan. Khalifah kadang sampai sebulan, 2 bulan tak jumpa bini. Bini kita baru tak jumpa 3 malam saja. Dia dah bunyi dah. Allah payah dah. Kena lawan dah. Jangan serah kat bini. Sebab Nabi kata akhir zaman, dia kata warisahum qiblatum. Takkan kita nak kenal macam sindiran Nabi tu. Sayati 'alan nas zaman, akan sampai satu zaman wadana niruhum dinuhum. Duit ringgit tu jadi agama mereka. Takkan kita nak kenal ayat ni? Warisahum qiblatum. Wanita-wanita, isteri-isteri kamu tu jadi macam kiblat kamu. Bahaya. Bini ajak pergi besar malam, jom. Bini kata, jom. Tu bila kita nak pergi berjihad? Bila nak tidak madrasah?
Kena bagi untuk bini, tapi ini awliya ni, Allah Rasul ni. Kita nak hidup sini berapa lama ya dengan bini kita? Kalau kita nak kena duduk dalam barzah, kita nak kena seksa. Oh, yang tu. Tapi kan tak ada cara lain, nak kena balik kepada Allah dan Rasul. Nak hidup juta-juta tahun sana, kekal abadi. No? Tak apalah, kita sampai satu saja. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan salah silap itu datang kelemahan dari saya. Kita tutuplah majlis kita ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tutuplah dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min adh-dhulumati wahmi wa akrimna bi nuril fahmi wa anshurna 'alayna min khazani ilmi ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil wa nahdika ila siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.